Hai kawan-kawan. Hai. Dah makan ke? Dah makan. Kamu dah makan? Dah makan dah. Okey. Tadi kan kita ada tengok video tentang FPK dengan FPG tu. Nawa, kamu tahu tak apa tu FPK dengan FPG ni? Boleh apa terangkan? Ya, boleh Syahrin. Kalau kita tengok FPK dan FPJ, ini sangat penting dalam falsafah. Sebab FPK adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan ini adalah sistem pendidikan yang diamalkan oleh Malaysia. Yang tu sangat penting untuk sistem pendidikan. So kalau kita tengok kalau sangat jelas falsafah ini pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Contohnya prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pendidikan tinggi itu pun semua orang mengikuti falsafah pendidikan kebangsaan ini. So yang ini memainkan peranan yang sangat penting. Bagi kita tengok tujuan bagi FPK adalah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Kalau kita tengok pendidikan tidak hanya fokus kepada akademik saja, juga kurikulum itu juga meliputi semua aspek. So falsafah ini memfokus kepada jari yang kita sudah tahu. Yang dari tu jasmani, rohani dengan emosi yang tu kan? Yang tu jadi bukan cari ya. So itulah. Lepas tu tujuan falsafah ini seterusnya adalah menghasilkan pelajar-pelajar yang produktif, berpendidikan tinggi. Sebab Malaysia ini kan negara yang maju, ingin maju. So kita harus melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan tinggi, berproduktif, berpikir secara kreatif, kan. So ini membuka peluang kepada pelajar. So falsafah ini sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Malaysia. So akhir sekali tujuan ini adalah melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan, nilai-nilai moral, serta kesabaran akan yang ditanggungjawab. Sebab orang yang mengikuti atau mengetahui tentang falsafah FPK ini, mereka akan mempunyai nilai-nilai moral yang kuat, kesabaran, bertanggungjawab, semua inilah. So ini adalah tentang FPK. Ya, Nawa, betul. FPK sangat penting. Hal ini kerana memberikan panduan yang jelas bagi pendidikan di Malaysia. Jadi, guru-guru boleh menggunakan panduan ini bagi menyesuaikan pendidikan mereka mengikut era peredaran. Dengan adanya falsafah ini, semua pihak dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Selain itu, falsafah ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, metod pembelajaran dan evaluasi pendidikan. Betul apa yang dicakapkan. Syahid, apakah pandangan awak tentang hubungan antara FPK dan FPJ? Hubungan antara FPK dengan FPG. Okey. FPK tu falsafah pendidikan kebangsaan kan? Ya, betul. Manakala FPG pula falsafah pendidikan baru kan? Ya. Okey. Baik, FPK maupun FPG memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pendidikan di Malaysia. FPK memberikan tujuan umum, sedangkan FPG memberikan fokus kepada pengembangan profesional guru. Kalau secara ringkasnya FPK ni tertumpu kepada murid, tapi FPG pula tertumpu kepada guru. Okey. So bukan saja kurikulum dan juga metode pengajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah di Malaysia harus selaras dengan FPG dan juga FPK. Guru-guru ini diharapkan dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan semua aspek potensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua-dua falsafah tersebut. So saya rasa itulah antara hubungan yang terdapat dalam FPK dengan dan juga FPG. Ya, betul Syahid. Pandangan apa? Ya, betul Syahid. Sebab FPJ ini memberi panduan kepada FPJ ini kan falsafah pendidikan guru. Yang ini memberi panduan kepada pengembangan profesional guru. Menjadi panduan kepada guru bagaimana guru mengajar PDP kepada murid. So yang itu pun mengamalkan peranan yang sangat penting, dan juga guru diharapkan dapat menjadi role model kepada murid-murid mereka.
ini sangat penting kan menjadi role model kepada murid. Ya, sangat sangat penting penting. sebab memang murid-murid menghabiskan kebanyakan masa mereka di sekolah dan guru harus menjadi seorang kawan. Ya betul, Ya. sebab guru pelajar meluangkan masa lebih banyak dengan guru saja. So ya, betul. itu peranan guru sangat penting. Dalam Lepas- mendidik anak-anak murid mereka. Bukan itu saja, penilaian terhadap keberhasilan pendidikan di Malaysia juga didasarkan pada FPK dan FPJ. So pendidikan di Malaysia diteraskan bagi FPK dan FPJ. So apabila pendidikan sistem pendidikan di Malaysia kita naik, dipengaruhi oleh FPK dan FPJ lah. So itu sangat penting. Ya. Akhir sekali, evolusi ini tidak hanya berfokus kepada pencapaian akademik, tapi juga perkembangan peserta didik secara holistik. So FPK pun dan FPJ pun kedua-dua ini ingin menyeimbangkan murid-murid dalam akademik dan non-akademik Ya juga. betul Nawa, sebab pada era ini kan ilmu pengetahuan tak memang cukup. Mereka perlu mempunyai Ya. kemahiran juga untuk mengembangkan tenaga kerja yang efektif. Ya betul Tanisha. Okey, baiklah Nawa dengan Tanisha. Selepas kita tengok video tu, lepas tu awak semua ceritakan tentang apa tu FPK dan FPJ. Saya dapat tahulah apa tu FPK dan FPJ. Memang saya tahu, tapi dengan video yang kita lihat tu, dengan apa yang awak terangkan, saya dapat lihat lebih mendalam apa maksud FPJ dan FPK ni. Tentu saja, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru iaitu FPK dan juga FPJ adalah landasan utama pendidikan di Malaysia kita seperti yang kita tahu. Keduanya memberikan arah, nilai dan pedoman bagi seluruh proses pembelajaran, memastikan kualitas pendidikan dan juga relevansi dengan kebutuhan bangsa. So, lepas ni saya nak tahu pula apa pula implikasi FPK dan juga FPJ ni dalam sistem pendidikan di Malaysia kita. Seperti yang kita tahu, memang ada banyak kebaikan ataupun banyak implikasi FPJ dan juga FPK. So saya nak tahu hubungan kedua-dua falsafah ini dalam sistem pendidikan Malaysia. Boleh tak sesiapa boleh terangkan kat saya? Dengan adanya FPK dan FPJ ini, diharapkan kualiti pendidikan di Malaysia dapat terus meningkat. Guru yang profesional dan berkompeten akan mampu memberikan pembelajaran yang kualitatif sehingga peserta didik dapat mencapai potensi maksimalnya. Jadi di sini guru bertindak sebagai seorang yang menimba ilmu sepanjang hayat mereka dan mereka mempertingkatkan ilmu pengetahuan tentang era peredaran dengan dalam teknologi dan sebagainya. Jadi Malaysia perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Namun tetap berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam FPK dan FPJ. Betul. Saya nak tambah sikit lah kat sini. Bukan itu saja, bukan apa yang Tanisha cakap tadi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu terus berupaya meningkatkan profesional guru melalui pelbagai program pelatihan dan pengembangan serta lain-lain lagi. Masyarakat juga memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam mendukung pengembangan pendidikan di Malaysia. Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi kualiti pendidikan Ya, dan saya setuju bahawa memberikan masukan kepada pemerintah. Itulah daripada saya. Oish, banyaknya implikasinya. Tapi betul lah Syamil yang tadi kamu cakap. Sebab FPK dan FPJ memberi sangat impak kepada negara kita, yang khususnya sistem pendidikan. apakah hubungan antara FPK dengan FPJ lah kan? Oh, okey. Saya nak jawab soalan ni boleh? Boleh. Okey. Melalui laporan Rahman Khalid 1960, FPK ni dinyatakan bahawa pendidikan ialah satu usaha berterusan, iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Dan malah dalam FPJ pula, guru yang bersedia menunjuk aspirasi negara. Contohnya, guru perlu memberi sokongan kepada dasar pendidikan percuma supaya mencapai tujuan dasar tersebut. So, kita boleh ambil lah kalau kat periferan pun apa yang sebelum kita bermula periferan tu kita akan baca falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk apa? Untuk melahirkan insan yang berkualiti. So Ya betul Syami. Tapi bukan itu saja.
Dalam laporan Aminuddin Baki 1967 juga pun menjelaskan tentang FPK dan FPJ. Pertama sekali FPK. FPK itu rakyat harus berketerampilan bagi melahirkan tenaga manusia yang berkemahiran dan mampu jawatan yang sesuai setelah tamat pengajian. Di sini mereka membuka peluang kepada rakyat pelajar lah untuk mengutamakan pelajar untuk berjaya dalam kehidupan. Dari segi FPJ, guru yang memelihara masyarakat yang progresif, iaitu guru menjaga kebajikan murid-murid masyarakat lah. So guru lah melahirkan satu generasi yang baik kan. So sebagai contohnya, guru perlu menekankan kadar ekuiti penemuan dan kadar dapatan bagi memupuk sistem gemar, menyiasat, meneroka benda baru, juga mencipta barang. Kita tahu kan research dan kan saya tahu ke apa itu R&R, research dan itu sangat famous lah. Itu menunjukkan kita kena mengetahui tentang sesuatu yang baru lah. So yang tu diamalkan di sini pun juga di luar negara pun ada. Penyelidikan dan penyiasatan. Ya. Jadi bagi pandangan saya, rakyat harus berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri melalui membantu masyarakat Malaysia memiliki daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Ia dinyatakan dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, guru juga memelihara satu masyarakat yang demokratik. Sebagai contohnya, guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan serta bertindak berdasarkan pertimbangan wajar. Jadi, guru ini sekarang zaman ni bertindak sebagai fasilitator. Jadi, murid yang laksanakan semua aktiviti. Jadi, melalui ini, murid-murid dapat mengkaji lebih banyak maklumat dan mendapat banyak ilmu pengetahuan berbanding cikgu mengajar sesuatu kelas. Sama-sama. So macam tu sebelum ini pun amalkanlah tentang FPK dan FPJ dalam laporan-laporan tu. Ya, memang ada. Okey. Bukan itu saja. Akta Pendidikan 1996 di mana perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Ia akan memperkembangkan bakat, potensi dan kebolehan seseorang secara bersepadu. Dari pandangan FPG, guru yang menjamin perkembangan individu di mana guru perlu menjukil bakat, potensi dan kebolehan mereka pada setiap murid secara berseluruh dan bersepadu. Dalam akta Ya, betul lah yang apa Nawa cakap tadi. Bukan itu sahaja tahu Nawa. Dalam laporan Raman Talis 1960 memberi penekanan kepada pendidikan moral dan juga keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Bagi FPK ni melahirkan rakyat yang berakhlak mulia seperti mata pelajaran akhlak diwajibkan untuk menyatukan kaum di Malaysia. Seperti apa yang kita tahu dalam di sekolah tu memang ada mata pelajaran pendidikan moral. Melalui mata pelajaran tersebut kita dapat lahirkan insan yang bermoral dan berakhlak mulia, dan juga melalui pendidikan moral tu, mata pelajaran pendidikan moral tu pelajar dapat memahami budaya-budaya ataupun kaum orang lain, dan saya rasa memang benda tu akan menyatukan kaum kita ataupun akan menyatukan kaum kita. Bagi FPG ni pula, guru yang berpekerti mulia seperti guru sebagai contoh teladan dan role model yang baik supaya menunjukkan berakhlak mulia, bermoral dan beretika kepada pelajar. So seperti yang apa Nawa cakap tadi, memang guru memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam membentuk murid. Seperti yang kita tahu, murid itu macam kertas yang putih. Guru-guru lah yang akan mencorakkan kertas tersebut. So guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak mereka dengan pelbagai cara seperti pemakan ke macam tu. Ya, betul sekali. So saya rasa itu sahajalah, habis dah. Nak tambah lagi ni, laporan ini juga memberikan penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Dari sudut FPK, rakyat memperkembangkan lagi potensi individu, iaitu pendidikan teknik dan vokasional dapat membantu dalam mencungkil bakat dan kebolehan seseorang. Jadi sebelum ni kita lihat bahawa tiada sekolah-sekolah vokasional yang ditubuhkan. Jadi pelajar yang tertinggal dalam
bidang pendidikan ni mereka punya masa depan tidak terjamin. Jadi apabila adanya sekolah-sekolah vocational, jadi pelajar-pelajar yang ada kemahiran tertentu boleh memperkembangkan kemahiran mereka. Jadi tapi dari pandangan FPG adalah guru yang menjamin perkembangan seseorang individu. Justru pendidikan teknik ini dan vocational dapat diberi peluang kepada pelajar bebas memilih bakat mereka dan dapat mengemukakan idea mereka. Banyaknya Shani. Ya. FPJ ni sangat banyak, tapi kita dapat mengetahui tentang apa itu FPK dan FPJ. So, akhir sekali kita dah sampai dah penghujung kita. So, dalam video tu kita dapat mengetahui banyak maklumat, banyak info. So, sebagai guru kita harus bangga kita menjadi seorang guru yang membentuk generasi. So, saya menghabiskan dengan FPK dan FPJ ini sangat penting dan dua pilihan yang sangat penting dalam negara kita di bawah sistem pendidikan. So ia akan meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita dan juga menjadi panduan yang sangat penting dalam negara kita. Betul juga. Haruslah sedia menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan dan mengikuti perkembangan dengan undang-undang yang diubah-subah dalam pendidikan kerana mereka pelajar-pelajar yang belajar hari ini yang akan memimpin masa depan. Jadi dengan adanya falsafah-falsafah yang diubah-subah dengan peredaran zaman akan membentuk seorang pemimpin yang profesional lah. Okay, baik. Okay, saya pula. Saya jujur lah kat sini. Melalui podcast ni dan juga apa yang kita bincang dengan apa yang kita lihat dalam video tu, saya dapatlah belajar banyak perkara, banyak info tentang FPK dan juga FPG dan juga hubungan kedua-dua falsafah dalam sistem pendidikan pada masa kini. So saya rasa dengan mengetahui ataupun mengenali FPK dan FPG ni, semua orang dapatlah berusaha untuk mengembangkan lagi sistem pendidikan kita ni supaya boleh bertanding dengan negara lain. So saya harap kita dapatlah bertemu lagi untuk bincang tentang isu-isu lain ke selepas ini. Ya, boleh. Ya, betul. Terima kasih.